Pendidikan negara. Dengan TVET, lebih banyak peluang pekerjaan mampu dimanfaatkan selaras dengan keperluan dan permintaan industri. Dalam pada itu, pemerkasaan TVET amat penting dalam melahirkan tenaga kerja mahir sekaligus memenuhi matlamat Malaysia sebagai salah sebuah negara maju di rantau ini. Ikuti program TVET pada Rabu 3.15 petang hanya di Bernama Radio untuk anda. Santai Tengah Hari Bernama Radio. Bernama Radio untuk anda. Salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zana Nasir. Waktu ini kita nak teruskan dengan program cerita kami Aktivet. Dan hari ini kita angkat topik kejayaan alumni TVET MARA. Jadi untuk itu kita bawakan dua orang tetamu di studio. Kita bersama-sama, sebelah kiri saya kita ada Encik Muhammad Irfan bin Suparman yang merupakan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Kemahiran dan Teknikal BKT MARA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Dan di sebelah kanan kita ada Datuk Haji Abdul Wahab bin Haji Khalid yang merupakan Pengarah Urusan Menawar Resources Sdn Bhd, juga merupakan alumni IKM Petaling Jaya, kini dikenali sebagai KKTM Petaling Jaya. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Okey, Datuk betulkan sikit mic sebab tak berapa dengar suara Datuk tu. Mungkin boleh pusing sikit. Macam tu. Okey, baik. Sebelum kita terus dengan Datuk, saya nak mulakan terlebih dahulu dengan Encik Irfan terlebih dahulu ya. Kalau kita melihat kepada penekanan kerajaan sekarang ini tentang TVET ya, sebenarnya pendidikan TVET telah pun bermula lama. Dan TVET MARA sendiri telah berapa lama dimulakan? Cerita sedikit latar belakang. Okey, terima kasih Zana. Sebagai sebuah institusi pendidikan TVET yang berpengalaman lebih daripada 5 dekad sebenarnya, TVET MARA telah bermula sebagai sekolah tukang pada tahun 1968. Pada waktu tu, sekarang ni dikenali sebagai IKM Jasin lah ya. Jadi sebagai sebuah institusi lokal beridentifikan global, sebenarnya kita ada lebih kurang 25 institusi sekarang yang menjadi bawah IKM ada 14, KKTM ada 10 dan MGII ya. Tapi sebenarnya cabaran sebenarnya bukanlah untuk membina infrastruktur TVET tu, tapi lebih kepada cabaran untuk menginstitusikan minda TVET tu ke dalam jiwa anak-anak muda pada waktu itu. Dan sekarang tanggungjawab itu diteruskan lagi oleh generasi kami ni pada sekarang ni, iaitu menjadikan TVET sebagai game changer dan juga MARA juga sebagai sebuah socio-economic agency. Kita teruskanlah legasi itu. Ya, pastinya. Baik, yang berbahagia Datuk merupakan salah seorang alumni TVET MARA yang berjaya. Sebenarnya kalau di Bernama Radio ni berkata setiap minggu kita bawakan individu yang berjaya, alumni daripada TVET MARA sendiri kan. Tapi kita simpan dulu cerita kejayaan Datuk. Cumanya waktu ini kita nak tahu bagaimana Datuk boleh memilih TVET MARA untuk melanjutkan pengajian. Cerita sikit. Okey. Terima kasih Ziana. Terima kasih kepada MARA juga menjemput saya untuk hadir pada petang ini untuk program TVET. Sebenarnya saya bermula daripada selepasnya saya SPM. Yang mana masa itu saya menunggu putusan SPM. Saya bekerja dengan syarikat binaan, kontraktor binaan, buat kerja civil, buat kerja structure sebagai buruh kasar. Jadi di samping itu, saya sebagai buruh kasar, saya mengambil peluang untuk belajar dan timbullah minat saya apabila supervisor saya pada masa itu mengeluarkan plan bangunan. Saya jadi nampak macam menarik minat saya. So saya saya terus menambahkan minat saya untuk mencari dekat mana saya harus belajar khusus binaan macam inilah, khusus architecture ataupun seni bina ataupun rangka bina. So saya telah memilih IKM. Yang mana pada masa itu saya tahu IKM ada menyediakan kursus itu. So saya pergi ke pejabat MARA pada masa itu di Ipoh. Saya bertanyakan apakah silibus yang dia ajar di MARA dalam kursus seni bina atau kursus yang saya minat, yang saya nak, supaya saya tidak tersasar kepada kursus lain. Maksudnya saya tersasar dengan minat saya lah. So apa itu, saya mohon dan alhamdulillah saya berjaya. Saya juga dapat galakan daripada keluarga. Tambahan pula abang saya adalah seorang daripada dia juga dalam bidang
civil dan structure. So bila saya tanya pendapatnya, dia memberi galakan. Itulah bermulanya saya dalam TVET. Okey, baik. Encik Muhammad Irfan, kalau di bahagian kemahiran dan teknikal BKT MARA sendiri yang mengelola 10 KKTM, 1 MJII dan 14 IKM, berapa ramai sebenarnya alumni yang telah pun dihasilkan dan bagaimana BKT membantu lepasan TVET MARA ni untuk mereka bina empire perniagaan sendiri? Terima kasih Zainal. Jadi sejak daripada tahun 1998 iaitu di IKM Jasin sehingga setakat inilah data yang dinyatakan alumni kita setakat ini ada lebih kurang 181,000 orang graduan, termasuklah Datuk ya. Dan ini merupakan dalam pelbagai bidang teknikal dan dari segi keboleh pasaran mereka ni lebih daripada 90% lah mendapat pekerjaan dalam tempoh 6 bulan selepas tamat pengajian. Manakala dari segi keusahawanan mereka ni dalam 180,000 10 ke 15% dalam mereka ni menjadi usahawan. Ya. Cuma di sini saya mengambil kesempatan lah untuk menceritakan tentang keterbezaan sedikit tentang keterbezaan TVET MARA, terutama dalam bidang penggunaan usahawan, yang mana kita di TVET MARA saya boleh claim satu-satunya dalam Malaysia yang menawarkan program yang dikenali sebagai Diploma Tekno Usahawan. Jadi kita ada 8 program Diploma Tekno Usahawan yang mana mensasarkan melahirkan lebih ramai usahawan dalam bidang teknikal menggunakan konsep dinamakan sebagai Technopreneur Based Training ya. Jadi sebenarnya bagaimana kita boleh menolong para usahawan dan juga para pelajar ni untuk menjadi usahawan yang lebih berjaya adalah kita menyediakan kerjasama yang merentas sektor dan juga merentas agensi ya. Sebagai contoh dalam MARA sendiri, bila kita cerita tentang merentas sektor, iaitu sektor keusahawanan dan juga sektor pendidikan, dalam sektor usahawan kita menyediakan sokongan-sokongan yang berkaitan lah untuk para usahawan ini berjaya, sebagai contoh untuk geran latihan, pembiayaan, termasuklah 13 skim yang kita ada dalam pembiayaan MARA, dan juga menyediakan infrastruktur perniagaan yang sesuai. Kita ada lebih kurang 7,000 lebih premis yang ada di seluruh negara. Jadi dalam ekosistem pendidikan dan keusahawanan yang saling melengkapi ni, kita orang kata memberi tambah baik program yang sedia ada dalam MARA. Sebagai contoh, program-program incubator, startup accelerator program yang ada dalam MARA kita tambah baik. Begitu juga dengan program pemecutan usahawan. Kalau pernah dengar tentang program Pro Power untuk program elektrik, dan juga program kabinet untuk program perabot kita. Dan juga kalau dalam bidang kedoktoran, kita ada program Uniclinic yang saya rasa banyaklah kita nampak. Dan juga kita perkasakanlah program-program sedia ada yang mana itu merupakan tanggungjawab sosial MARA untuk kita bangunkan usahawan. Okey, kembali bersama-sama Datuk. Selepas pengajian di IKM, bagaimana perjalanan kerjaya Datuk? Adakah habis je IKM tu sambung lagi belajar ke ataupun terus buat bisnes sendiri? Okey. Sebenarnya saya memang dari asal lagi memang dah bercita-cita nak jadi kontraktor. Okey. So apa yang menyebabkan saya lebih menjadi nak jadi kontraktor, pada masa saya bekerja dengan buruh binaan tu, apa yang saya nampak tokeh saya hidupnya macam agak mewah, berkereta besar, bergaya. So saya kata daripada dalam tu, pada masa itu saya tanamkan minat saya kata saya nak jadi orang yang macam tu. So daripada situlah saya buat azam, saya jadikan dia sebagai seolah-olah macam mentor, berazam, dan saya mulakan perjalanan kerjaya saya sebagai kontraktor lah. So untuk menjadi seorang kontraktor, saya harus bina bidang-bidang kemahiran yang perlu di dalam bidang kontraktor, dan apa yang perlu ada sebagai seorang kontraktor. Kita tak boleh jadi kontraktor tanpa ilmu kosong. Kita jadi kontraktor. So saya bina daripada masa itu lagi. Dan saya pada masa itu saya bekerja dengan konsultan selama 2 tahun. Lepas tu saya bekerja di Syarikat Pemajuan Tanah yang terkemuka di tanah air, sebagai designer dan sebagai koordinator projek. So selama 8 tahun. Maksudnya daripada plan,
dan pengurusan projek saya dah agak mahir. Ya. Dan saya juga pernah kena retrench, kena berhenti kerja sebab ekonomi meleset. Masa itu company saya telah memberhentikan saya. Jadi saya bekerja di sebuah tapak nursery selama 6 bulan. Nursery tapak Semayan. Selama 6 bulan semata-mata untuk saya dapatkan pengalaman. Selepas itu seterusnya saya bekerja sebagai di sebuah syarikat syarikat pembinaan taman tema sebagai designer juga dan sebagai koordinator juga untuk projek taman-taman tema di tanah air masa itu. Dan akhirnya saya bekerja di dengan sebuah kontraktor binaan di pembangunan di Putrajaya, iaitu pada tahun 99, yang mana pada masa itu Putrajaya adalah dengan Gunung Ganang, Bukit Bukau tak macam yang sekarang ni. So pada masa itu saya bekerja sebagai project manager dan saya ambil peluang itulah. Saya rasa saya dah cukup pengalaman dan cukup ilmu untuk saya memulakan perniagaan saya sendiri pada tahun 2005. Alhamdulillah hinggalah sekarang saya dapat bertahan. Alhamdulillah, panjang cerita tu kan. Kata kerja sana sini kena buang dan sebagainya, cari pengalaman, timbul lagi pengalaman, gali tapi akhirnya inilah hasilnya. Baik, Encik Muhammad Irfan, bagaimana melihat dari segi kejayaan Econ TVET ini boleh membantu untuk kembangkan lagi industri dan kerjaya dalam bidang teknikal? Dalam industri dan juga kerjaya dalam bidang teknikal, sebenarnya saya melihat ada beberapa perkara lah yang Econ TVET ni dapat bantu. Contoh untuk networking, dengan adanya lebih 180,000 tadi alumni, saya rasa banyak kalau kita boleh buat rangkaian dan juga market access yang kita ada. So bila ada Econ TVET ni sebenarnya kita menjadi platform lah untuk kita janakan kepakaran industri dan juga usahawan, yang mana sebagai contoh untuk program pemecutan korporat dan juga latihan sangkutan industri, kita boleh gunakan Econ TVET ni sebagai platform ataupun peneraju kepada industri melalui kepakaran yang mereka ada lah. Manakala melalui platform yang kita ada, sebagai contoh usahawan-usahawan yang telah sedia maklum, yang besar dan yang dah dikenali oleh industri ni, dia boleh melengkapkan ekosistem TVET dan keusahawanan, yang mana usahawan-usahawan yang besar ni boleh menjadi pelabur ataupun jadi sistem sokongan dan juga latihan untuk alumni dan juga usahawan-usahawan baru ni untuk berjaya, lebih berjaya lagi. Sebagai contoh, membina syarikat-syarikat spin-off yang berskala kecil, sehinggalah menggunakan inovasi dan teknologi untuk jadi sehingga ke dalam bentuk unicorn lah. Dan juga Econ TVET ni boleh membantu mengurangkan lah, orang kata dalam lengkungan J tu, boleh mengurangkan value of the death untuk usahawan-usahawan baru ni akan lebih berjaya lah. Taklah ramai yang kecundang di tengah jalan untuk jadi usahawan tu kan. Untuk itu sebenarnya kita ada dua platform yang kita akan perkenalkan, iaitu satu platform dikenali sebagai TVET Titan, iaitu Technical and Technopreneur Alumni Network, dan juga satu lagi program untuk platform untuk usahawan-usahawan baru dikenali sebagai advisor untuk usahawan pemula menginspirasi keseluruhan generasi. Baik Datuk, sekarang ni tiba masanya, saatnya yang kita nanti-nantikan, bagaimana perjalanan Datuk sendiri membina empayar perniagaan yang kita harap boleh membuka mata, buka minda pendengar kita sebagai inspirasi bahawa dengan TVET ni sebenarnya boleh mencipta kejayaan yang cemerlang, gemilang macam tu. InsyaAllah. Terima kasih. Okey, sebenarnya saya ni sering juga membaca biografi tokoh-tokoh korporat seperti Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari, bagaimana dia membina kejayaannya dari permulaannya hingga ke. Jadi saya ambil tokoh-tokoh ini sebagai satu mentor lah kepada saya. Jadi walaupun taklah saya ni sampai ke tahap beliau, mungkin dalam 0.001% saja lah kot daripada Tan Sri.
yang bagi santri. So saya mulakan perniagaan saya dengan apa yang saya mahir. Sebenarnya daripada dulu lagi saya dah sediakan laluan untuk saya. Saya sediakan laluan saya untuk mencapai ke cita-cita saya itu. Saya mulakan dengan SWOT analysis saya, yang mana saya persiapkan dengan kursus-kursus, seminar-seminar yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan kerja saya, cita-cita saya, iaitu seperti kursus-kursus yang saya hadiri, seperti supervisory skill, project management skill, accounting, human resources dan banyak-banyak lagi lah. Saya menghadiri kursus dan seminar saya untuk menimba ilmu. Dan saya juga sebenarnya terhutang budi kepada CGC. Minta maaf saya kena sebut. Saya menghargai jasa dia orang sebelum saya berada di tahap ini. Masa itu kewangan kami memang amat tak ada duit lah, maksudnya nak berniaga. So dengan bantuan CGC kepada kepada SME Bank, Jalan Sultan Ismail, kalau boleh saya sebut nama Cik Usni, terima kasih. Puan Safarizan SME Seremban, Jalan Datuk Sulaiman Gagap. Ya. Dan Puan Zarina Maybank Seremban juga memberi saya lah pada masa itu sebanyak kredit facility sebanyak 200,000 je. Tapi kerana mereka lah peluang dan ruang yang diberikan, bantuan yang diberikan itu. Kerana mereka lah saya berada di tahap ini, alhamdulillah. So saya amat menghargai mereka lah sebenarnya. Pada masa itu saya dapat kerja kontrak, tapi nak mengeluarkan bon pelaksanaan. Tak ada bank yang sanggup bagi. Itu cabaran kan yang biasa dihadapi oleh mereka yang nak berniaga memulakan ni, memang dari segi soal keuangan itu sendiri kan. So saya dengan bantuan mereka inilah, alhamdulillah saya dapat mengeluarkan bon pelaksanaan dan saya boleh berniaga lah. Alhamdulillah. Itulah sampailah sekarang ini. Dan tambahan pula saya dibantu oleh teman-teman supplier yang membantu saya untuk memberi kereta 60 hari, 90 hari. So alhamdulillah saya boleh berniaga dengan walaupun tanpa menggunakan modal yang sangat banyak lah. Okey, semasa saya bekerja, sebelum saya membuka syarikat, saya pernah bekerja dengan syarikat, macam saya kata tadi, dengan syarikat pembinaan kontraktor. Memanglah saya pada masa itu sebagai project manager adalah kuasa sedikit. Tapi apa yang saya buat pada masa itu adalah saya tidak menekan subkon saya. Saya membuat satu konsep yang kata kita bekerja sebagai satu rakan kongsi. Rakan kongsi syarikat. Maksudnya awak buat kerja, awak berjaya, company saya pun berjaya. Kalau awak gagal, company saya pun gagal. So apa yang saya buat, kita bekerjasama untuk sama-sama membangunkan projek yang dipertanggungjawabkan. Itulah alhamdulillah apabila saya keluar daripada saya berhenti, saya memulakan perniagaan saya sendiri. So kawan-kawan saya inilah supplier subkon membantu saya untuk saya memulakan perniagaan. Dia membagi kredit term kepada saya, membantu meminjamkan buruh-buruh mahir. Sementara saya tak ada orang yang mahir, saya pinjamkan untuk satu orang, dua orang untuk mulakan kerja saya. Itulah saya boleh bertahan sehingga saya berkemampuan untuk mencari tenaga buruh saya sendiri. Itulah. Sehinggalah sekarang ni. Sekarang alhamdulillah, jatuh bangun susah senang kan. Jasa kalian semua yang membantu di awal tu kan dikenang sampai ke hari ni. Memang dikenang. Okey, apa pun TVET ni boleh mencipta kejayaan dengan cemerlang seperti mana anda dapat tonton, anda dengar sendiri cerita yang dikongsikan oleh Datuk Haji Abdul Wahab. Okey, cumanya di sini Encik Muhammad Irfan, saya nak tahu dari segi cabaran utama kepada lepasan TVET Mara ni dalam membina kerjaya dan bagaimana BKT membantu untuk tangani segala cabaran itu. Terima kasih Zana.
macam Datuk kata tadi, saya rasa ada kaitan lah dengan apa yang merupakan isu ataupun cabaran yang besar yang kita ada di BKT, iaitu salah satunya adalah dari segi exposure ataupun dari segi pendedahan. Jadi saya rasa dengan lebih banyak pendedahan kepada pelajar kita untuk dia mengikuti program-program dengan industri, kemudian pendedahan dalam bentuk keusahawanan, kalau boleh mengenali macam orang-orang macam Datuk untuk dapatkan pendedahan kepada kerja sebenar, saya rasa kadar keberjayaan ataupun lebih tinggi peluang mereka tu untuk berjaya lah. Kemudian dari segi ketidaksamaan, sama ada dalam bentuk gender ataupun dalam bentuk lokaliti ataupun pendapatan, jadi benda ni adalah satu cabaran sebenarnya. Jadi kita di BKT kita melihat benda ni perlu ditangani dengan baik lah. Dan yang ketiga, walaupun ada orang melihat sekarang ni faktor digital adalah sebagai faktor yang membantu, tapi sebenarnya dalam bentuknya adalah cabaran juga pada kita untuk tu. Jadi untuk itu sebenarnya pihak bahagian Kementerian Teknikal, kalau dulu kita menyediakan sijil ataupun diploma ataupun yang menyediakan higher TVET macam UniKL menyediakan degree. Jadi bila naik atas pentas selesai tu degree, okey, satu kejayaan pada waktu itu. Tapi sekarang tidak lagi, sebab tu kita ada program-program berkaitan ensuring employability program. Jadi kita buat satu program tu sure ada kerja dah. Jadi kita sampai tahap macam tu lah untuk membantu lepasan-lepasan TVET. Kemudian bagi gig ekonomi, sekarang kita ada gig ekonomi, tapi ramai juga yang tak tahu, mungkin kita di urban ni kita terdedah dengan gig ekonomi dan sebagainya, tapi ramai lagi yang tak tahu. Sebab tu kita mensasarkan untuk mengadakan satu gig validation center di IKM Kuala Lumpur sebagai contoh, untuk membantu mempelajari apa dia gig ekonomi dan macam mana kita boleh dapatkan orang kata pendapatan tambahan daripada gig ekonomi dan juga membina kerjaya daripada gig ekonomi itu sendiri. So kita sebagai bahagian Kementerian Teknikal, kurikulum yang kita bangunkan tu perlulah bersifat dinamik. Kita punya keupayaan tenaga pengajar, keupayaan pegawai-pegawai kita mestilah sentiasa logik dan integrate antara satu sama lain, dan kita punya program mestilah memberi impak terutama kepada para pelajar. So sangat penting untuk kita di bahagian kemahiran untuk mempunyai partner-partner yang baik semacam Datuk, untuk kita ada SDG 17 lah, Partnership in Goals. Ya, baiklah. Bagi anda yang baru saja bersama-sama kami, sekarang ini kita menerusi program Cerita Kami Aktivat. Kita bincangkan tentang kejayaan alumni TVET MARA bersama-sama Encik Muhammad Irfan bin Suparman, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Kemahiran dan Teknikal BKT MARA, dan Datuk Haji Abdul Wahab bin Haji Khalid, Pengarah Urusan Menawar Resources Sdn Bhd, merupakan alumni IKM Petaling Jaya yang dulunya dikenali, maknanya sekarang ini dikenali sebagai KKTM Petaling Jaya. Baik, Datuk, kalau kita melihat kepada keadaan suasana ekonomi sosial waktu ini yang cukup mencabar, bagaimana Datuk melihat ianya sebagai peluang untuk syarikat itu berkembang, terus bersaing, bukan lagi semakin ke belakang tapi ke depan. Ya. Okey. Sebagai saya ahli perniagaan, sebenarnya saya bertanggungjawab, tentunya saya bertanggungjawab kepada syarikat-syarikat dan pekerja-pekerja saya lah. Tentunya liability syarikat, kebajikan kerja harus konsisten. Gaji, allowance, overtime harus dibayar dalam masa yang tepat. Sebab kita harus faham pekerja-pekerja kita pun ada tanggungjawab dia kepada mereka, kepada keluarganya, dan komitmen mereka juga kepada bank atau pinjaman dan sebagainya. So saya tidak tertumpu kepada pembinaan sahaja. Saya mempelbagaikan bisnes saya seperti penyelenggaraan facility management, seperti penyelenggaraan lanskap, maksudnya kerja-kerja penyelenggaraan. Sebenarnya kerja-kerja penyelenggaraan ni adalah satu walau apa pun berlaku di negara ni, ekonomi merundum ke apa ke, penyelenggaraan masih harus dilakukan. Ya. Mesti kerja-kerja penyelenggaraan, kontrak-kontrak penyelenggaraan mesti kena lakukan. So kita ada di dalam laluan yang itu, laluan penyelenggaraan. So kita masih ada peluang kerja di sana. Sebenarnya walaupun penyelenggaraan tu masih ada peluang, tapi tingkat pembinaan, pembangunan tidak harus dihentikan. Sebab pembangunan harus berjalan. Kalau
pembangunan harus berjalan. Kalau pembangunan diberhentikan, ramai orang yang akan mengganggu. Ya. Maksudnya hardware akan tutup, kilang-kilang akan tutup, konsultan, kontraktor semua tak ada kerja. So pembinaan pembangunan harus berjalan walaupun agak perlahan. Ya. Itulah sebabnya saya mengambil pendekatan di dua hala, daripada segi penyelenggaraan dan pembinaan. Sentiasa relevan, sentiasa diperlukan. Sentiasa diperlukan, saling memerlukan. Betul. Okey. Dari segi perancangan BKT untuk jamin kelangsungan alumni TVET MARA ni, Cik Irfan, dalam bidang teknikal dan keusahawanan, apa perancangannya? So bagi menjamin kelangsungan ni, saya bersetuju dengan Datuk tadi lah. Jadi sebenarnya kita kena mencorak kepandaian alumni ni supaya mereka ni boleh melangsungkan, ada sustainability. Sama ada sustainability itu, kalau sekarang para usahawan kita memang dah ada syarikat, kalau pelajar kita dah ada mendapat kerja dan sebagainya. Tapi untuk menjamin kelestarian, kita dari segi kelestarian sosialnya, dari segi environmentalnya dan juga ekonomi dan juga dari segi kemanusiaan. Jadi benda-benda tu dari segi impak kepada industri, impak kepada sosial dan ekonomi tu perlu diterjemahkan dalam bentuk orang kata kepandaian kepada para pelajar dan juga usahawan kita lah. Jadi di BKT sendiri kita ada orang kata satu konsep sebagai industry based education training, yang mana dia salah satu konsep pendemokrasian TVET lah, yang mana menggunakan TVET ni untuk bila kita ada kepandaian, kita ada skill, kita ada technical skill terutamanya, kita boleh mengubah nasib keluarga kita. Bila kita ada ni, kita boleh, orang kata boleh jana pendapatan baru. Jadi dengan adanya pendemokrasian TVET ni, kita bangunkan pembelajaran secara fleksibel, dan juga sekarang ni kalau orang cerita tentang pengakreditasian mikro, jadi kita ke arah itulah. Kita cuba untuk menggunakan kaedah-kaedah baru ni supaya para pelajar dan juga usahawan ni mendapat ilmu dalam bentuk yang cepat dan juga boleh diguna pakai terus. Dan juga kalau dulu kita dalam orang kata mass production era, pada waktu tu kita sentiasa cerita tentang profit, product, profit. Tapi sekarang ni bila kita cerita tentang era kelestarian, kita cerita tentang 5P. Bukan saja tentang produk atau profit saja, kita tambah lagi 3, iaitu kita cerita tentang people, kita cerita tentang environmental dan juga tentang prosperity. Jadi benda tu kita kena terangkan kepada pihak alumni TVET MARA terutamanya, untuk mereka untuk terus lebih berjaya. Diorang tidak boleh bergantung harap kepada profitability semata-mata, tapi kena memberikan balik sumbangan kepada sosial, kepada pihak MARA ataupun pihak TVET MARA sendiri. Begitu juga dengan profit dan ke prosperity, kerana orang kata berkongsi samalah. Ya. Okey, baik, sebelum kita usai, Datuk sendiri dah berada dalam industri ni dah cukup lama, hampir 30 tahun, betul Datuk? Ke lebih? Lebih, 35 tahun lebih. 35 tahun lebih kan. Kalau orang tu dah cukup dewasa, dah beranak pinak orang kata kan, dah cukup matang dah. Okey, yang belakang perlu kita toleh juga kita tengok sejarah kita kan, susah payah kita selama ni. Cuma sekarang kita nak melihat ke hadapan, bagaimana hala tuju serta perancangan pada masa akan datang, Datuk. Okey. Seperti yang saya katakan tadi, pembangunan, selagi ada pembangunan, selagi itulah ada sektor pembinaan dan peluang perniagaan. Hampir setiap tahun kita tengok peneroka tanah baru di teroka untuk tujuan pembangunan dan bandar-bandar baru. Ya. Kita boleh bayangkan dalam masa 10-15 tahun atau 20 tahun akan datang, Kota Raya Kuala Lumpur ni akan bercantum dengan Senawang, dengan Bukit Bontong, dengan Bentong Pahang. So banyak lagi kawasan-kawasan yang masih kosong yang perlu dibangunkan. So apa yang saya nasihatkan kepada tim saya, kepada tim saya ialah kekalkan prestasi kerja, jaga kualiti dan kecepatan masa. Apa yang kita manage adalah 3 perkara, iaitu bajet, kualiti dan time. Kalau kita ada bajet tapi kualiti kita tak kontrol, benda tu tak menjadi. Begitu juga masa, yang mana ia akan berkait rapat dan seiring. Untuk kerja sebagai tim ni, saling
saya nasihatkan pekerja-pekerja staff saya lah saling membantu antara satu sama lain. Yang mana saya juga sering akan menghantar staff-staff saya untuk pergi berkursus untuk memperkasakan kemahiran pekerja lah. Ya. Maksudnya bukan saja dalam bidang tugas malah di luar tugas. Sebagai contoh bidang pakasan pokok, misalnya arbori, safety, walaupun bukan bidang dia orang, tapi kita hantar untuk pengetahuan dan pengendalian mesin jentera contohnya. Komunikasi skill, supervisory skill, pengurusan skill, metodologi, team building dan sebagainya. Banyak saya hantar pekerja-pekerja saya untuk untuk berkursus, memperkuatkanlah untuk persiapan dan keperluan untuk menghadapi bidang perniagaan yang lebih mencabar di masa akan datang. Ya, itu dia, ilmu dibekalkan. Ilmu dibekalkan. Okey, baik, dalam masa yang sama juga, apa kata-kata akhir daripada Encik Irfan sendiri kepada semua pendengar, sebab kita nak mereka ni sentiasa terapkan di minda dan juga ubah dari segi persepsi mereka selama ini menganggap mungkin kalau dari segi kemahiran tak boleh ke mana-mana kan, setakat itu saja. Tapi sekarang ini lain, kerana mereka inilah, graduan inilah dihasilkan menerusi MARA sendiri merupakan graduan yang hebat sebenarnya, bukan saja mendapat sambutan permintaan dalam negara, malah luar negara juga. Secara ringkas, Cik Irfan. Okay, terima kasih. Apa kata-kata lah daripada ni, sebenarnya gunakanlah TVET ni untuk mengubah nasib milik anda. Sebab dalam TVET ni, TVET bukan lagi pilihan nombor 2 untuk masa depan. Sebenarnya TVET adalah pilihan utama negara, sama ada untuk menjadi pakar dalam bidang atau menjadi usahawan. Jadi gunakan peluang masa ini untuk mempelajari TVET untuk mengubah masa depan anda. Ya, saya suka kata-kata tu, key point tu. Ubah masa depan anda. Kita boleh ubah nasib kita. Kita juga mampu untuk ubah nasib keluarga kita menerusi pendidikan di TVET itu sendiri. Apapun, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Encik Muhammad Irfan. Terima kasih kepada Datuk Haji Abdul Wahab kerana bersama-sama kami berkongsi cerita, berkongsi pengalaman dan juga memberikan inspirasi kepada semua untuk memberikan satu ruang, satu pilihan juga kepada mereka yang mampu untuk mengubah mereka untuk berfikir dari sudut yang berbeza sedikit. Kemahiran sangat diperlukan waktu ini untuk sama-sama kita bukan bangunkan diri kita, perlahan bangunkan negara secara tak langsung juga. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian dulu cerita kami Aktivet di Bernama Radio.